اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15. Baris yang kelima daripada atas. Muka surat 15, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 5 syarat bagi lafaz azan dan iqamah dengan nyaring ni kaid dia jika bagi jamaah, jika azan dan iqamah bagi jamaah, bagi sembahyang berjamaah. Jika azan dan iqamah bagi jamaah, jadi disyaratkan azan iqamah dengan nyaring. Azan iqamah dengan nyaring. Itu syarat lafaz azan dan iqamah yang ketiga. Yang terdahulu syarat bagi orang yang azan dan orang yang iqamah. Ini syarat lafaz azan dan iqamah. Syarat azan dan iqamah terdahulunya 3: Islam, mumayyiz dan laki-laki. Kemudian orang yang azan dan iqamah yang dilantik oleh imam, yang dilantik oleh kerajaan, syaratnya Islam, aqil, baligh, orang kepercayaan, laki-laki dan mengetahui dengan waktu sembahyang. Jadi beza sedikitnya, syarat azan dan iqamah yang tidak dilantik, dia tidak syarat baligh atau syarat baligh. Tetapi yang dilantik oleh raja, syaratnya adalah baligh. Barulah sah dilantik menjadi tukang azan dan tukang iqamah. Ada pun kadang-kadang hak bukan dilantik itulah, hak surah-surah sendiri-sendiri itu, kadang-kadang kita dengar suara budak-budak yang azan. Suara budak-budak yang azan, kalau budak tu sudah mumayyiz, budak mumayyiz dah. Kalau kata tak mumayyiz ni 4 tahun 3 tahun dah, 5-6 tahun tu mumayyiz dah. Jadi sah dah sebab dia mumayyiz. Tetapi dia belum baligh, tetapi bukan hak lantikan imam, lantikan raja ni tak syarat baligh. Tetapi kalaulah yang tukang azan tu mumayyiz tetapi belum baligh, hukumnya tetap makruh. Hukumnya tetap makruh. Bahkan kalau mazhab Maliki tak sahnya. Kalau mazhab Hanafi, kalau kanak-kanak yang ni, kalau mazhab Maliki memang tidak sah. Mazhab Maliki memang tidak sah kalaulah belum baligh. Tidak sah kalau belum baligh pada ni. Bahkan dalam mazhab Malikinya, kalau muazzin tukang bang tu fasik pun tidak sah. Pada ni. Kita dalam mazhab Syafi'i, Bilal yang fasik makruh, azannya sah. Kalau mazhab Maliki tidak sah. Kalau mazhab Hanafi, muazzin yang fasik
Sah tapi sunat bang semula. Tu siapa kau dia kan. Pada ni. Mazhab Maliki tak sah awal-awal. Mazhab Hanafi sah. Tapi cara lain pula bang sekali lagi. Apa tu orang pasik lah. Belajar fardu ain pun tidak lah. Bang pula orang lain. Kalau mazhab Syafi'i tak disunatkan ulang balik. Azam bang oleh orang yang fasik. Orang fasik ni orang yang mengerjakan dosa besar walaupun hanya sekali. Dia minum arak sekali je. Dia berjudi sekali je. Dia tinggal sembahyang satu waktu je. Dia tinggal puasa satu hari je. Fasik orang ni. Satu dosa besar yang dilakukan fasik lah. Ataupun mengekali dosa kecil. Tu fasik tak? Mengerjakan dosa besar walaupun sekali fasik dah. Ada ni. Tetapi kalau mengekali duduk dalam keadaan dosa besar, saya ceritalah tu. Dosa besar ni buat sekali fasik dah. Kalau mengekali dosa besar, mana mengekali jahil fardu ain, tu dosa besar. Apa tu? Bukan fasik sama, dosa besar sama. Atau lebih dia fasik lah. Dosa besar sama kerana tak belajar. Itu dosa besar kerana tak belajar. Kalau tak belajar fardu ain pula, akidah macam mana? Betul ke tak? Akidah tak betul, dosa lain pula. Lepas tu kalau semayang, betul ke tak semayang? Kalau tak belajar fardu ain, semayang tak betul juga. Dosa besar, zanbun kabir, dosa besar. Dah kalau semayang tak ikut garis. Semayang ni ada peraturan dia. Ada syarat rukun dia. Kemudian kalau tak belajar fardhu tasawuf pula, mengekali riya, ujub, takabur, hasad, tu kabair belaka, tu dosa besar belaka tu, bukan dosa kecil. Jadi hak dosa besar kerana tak belajar fardhu ain tu dosa lain. Dosa akidah salah, dosa semayang tak betul, dosa hati bersifat dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela, yang diharamkan pada syarak, itu dosa besar lain pula. Kalau waktu bila seumpama ni makruh sama lah. Imam Raja tak boleh latih tu bila macam ni. Ni memang berat lah. Berat. Sekarang ni bukan Tok Bila je tak mengaji fardu ain. Tok Imam pun tak mengaji fardu ain ni. Setakat mengaji Quran gitu je. Dah dah sebab dia Tok Imam kerana dia baca sedap. Tu je. Dia hafiz, dia hafal Quran. Anak makmum nak tanya hukum semayang, sekarang budak tu nak jawab. Walhal dia imam yang mengepalai sembahyang, dialah yang tukang bukan kata tukang jawab soalan semayang, dialah yang tukang ajar macam mana nak semayang. Macam hak tukang bawa haji umrah tu lah, mutawif tu, dia hak tukang handle. Ke macam mana mutawif, kita tanya dia, saya tak tahu. Tanya, saya tak tahu. Dah apa kan? Kalau kita cakap kasar lah, mutawif kepala bapak gitu. Kalau kita teranung lah nak marah dah tu. Dah dia mutawif, kita tanya dia dah macam mana ni. Tak tahu saya. Dia mutawif apa tu kat lembu. Kalau kasar, mutawif mana? Mutawif kepala bapak gitu. Marah dah tu. Dah tanya se. Dia tak tahu. Mana mutawif ni? Kita tanya dia. Memang dia tahu benda ni. Gitulah, betul lah, gitulah. Tak ada mutawif kita tanya dia bab kerjaan dia tak tahu. Ada ni. Kita tanya dia royak. Kita buat tak betul, dia royak. Tu kerja mutawif. Kita tanya, dia perjelaskan. Kita tak tanya, kita rasa macam pandai. Kita buat salah, dia beritahu kita, salah tu. Buat gini comel. Tu. Ada. Bukan gitu kerja mutawif. Mana dia kena ada pengetahuan, sebab itu kerja dia. Bawa orang pergi Mekah. Dan ni semayang, Tok Imam kerja dia bawa semayang. Dialah yang tukang ajar semayang. Dialah tukang perbetul kalau ada tak comel dalam semayang. Anak nak tupang tanya hak hukum akal semayang pun. Bukan nak tanya bab zakat. Tok Imam, saya tanya bab zakat Tak maaf. Awak pergi maidan bab zakat, pergi jabat agama. Tak boleh tu.
Ya Tok Imam, saya nak tanya bab haji sikit ya. Saya pun dak pergi Mekah lagi siapa budak reti juga nak cakap bab haji ni. Ada pelik lah tu. Tapi kalau tanya bab semayang pun tak boleh nak jawab. Jawab pun jawab kadang-kadang hak jenis berani jawab kudam je. Ni punah ni. Apa gitu? Dia tak belajar. Itu bab semayang, benda zahir, benda orang nampak, dia berani buat ngetak belajar. Macam nak akidah. Macam mana sifat-sifat hati baik buruk tu, hak orang tak nampak. Macam mana? Kalau kerjaan duduk depan, hak dia semayang ni, hak nampaknya kerjaan pekoh lah. Hak kita nampak. Akidah masing-masing. Hati ikhlas dan ikhlas masing-masing. Hak tu masing-masing dengan Allah. Hak kita nampaknya adalah perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang tu pekoh. Kalau hak kita nampak perbuatan sembahyang pekoh pun dia berani tak belajar, tapi terima lantikan sebagai imam kerana hanya pandai membaca Al-Quran, macam mana hak orang tak nampak? Tak belajar. Tak belajar fardu ain. Ini sekarang. Lepas tu yang melantik macam mana? Macam sebelum lepas lah. Yang melantik besar tanggungjawab, sempurna tanggungjawab, besarlah ganjaran di hari akhirat. Yang melantik tidak menyempurnakan tanggungjawab, besarlah beban di hari akhirat. Gitu je lah. Ada ni. Jadi kalau Bilal pun hak pasti tak sah dilantik oleh imam, oleh raja sama telah imam. Tak ada ni. Bilal, sekarang okey Bilal tak apa, tak ada pun. Janji suara sedap, azan bang dia betul, okey. Dah. Nak lantik sebagai Bilal pun orang yang kepercayaan, orang yang amanah, orang yang berjuruh, orang yang tidak mengerjakan dosa besar, orang yang tidak mengakali dosa kecil. Gimana? Kalau hak azan, hak bang tu orang fasik, mazhab Syafi'i kita makruh, mazhab Maliki tidak sah, mazhab Hanafinya sunat orang lain bang semula. Tu. Gimana? Itu syarat bagi ini bagi orang yang azan, orang yang iqamah. Ini nak pergi kepada syarat bagi lafaz azan dan juga lafaz iqamah. Kemudian masalah budak-budak nak azan tu, yelah, tak balik lagi, makruh. Ada ni. Tak apalah, tunggu dia balik umur 10, 11 tu. Lah kita suruh dia azan. Tapi nak warna dah tak ada orang. Budak tu je pergi surau awal. Dia lah tukang banknya. Nak tunggu orang tua bang, lambat siapa? Kalau seorang tua bang pula, sedap budak tu lagi bang daripada orang tua tu. Orang tua tu kalau bang subuh pula tidur lalu orang. Yelah, nak kena sedap juga. Ni bukan masalah sedap tak sedap. Kadang-kadang bang tu pun tak betul. Bang tu tak betul. Ada sekali tu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kata, dah mana gitu tu? Panjangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan hayya 'alas salah. Kan panjang kan? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang jugalah. Akbar maha besar. Akbar jadi geduk terjemahan dia. Ingat Akbar alif kaf bara. Akbar. Akbar alif kaf ba alif ra. Jadi akbar jamak daripada kibrin. Jamak daripada kabrin. Apa dia kabrin? Tiflun zu wajhin wahid. Macam geduk, macam kopang tu kan. Dia tutup sebelah, dia buka sebelah. Geduk kopang. Tu kabrun. Kalau banyak akbar, tu banyak. Mana Allahu Akbar. Allah ni geduk-geduk ataupun kompang-kompang. Apa hendak ni?
Bukan dok comel. Kalau tahu makna, sengaja juga kata, punah batal agama. Itulah takbir semayang tu, takbir ihram tu. Kalau dah tahu makna, tak jadi kafir, tapi semayang tidak sah. Di takbir ihram. Takbir ihram, Allahu Akbar. Allah boleh dah niat setokor. Dah. Ada ni. Lain makna tu. Dia kata Allah, mari mana pula tu bila ni bang sampai ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata apa benda ni? Tu kadang-kadang baik budak pula. Tu kadang-kadang jadi budak yang bang tu. Budak yang belum balik itulah. Kalau dia balik dah, kita tak panggil budak. Walaupun dia umur 10 tahun ke, dia balik dah, tak panggil budak. Tak balik lagi ni, walaupun umur 12, 13 pun kita panggil budak lah. Sabi, budak yang belum balik. Dimakruhkan. Tapi bang dia tu sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi daripada orang balik bang salah, biarlah ke budak pun. Mana? Biarlah ke budak pun. Tapi kalau hak imam lantik, syaratnya adalah muazzin yang baligh. Itu syarat yang muazzin dilantik oleh imam, oleh raja. Sekarang ni nak pergi pada syarat lafaz. Syarat lafaz azan dan iqamah. Yang pertamanya tertib, mengikut mengikut susunan dia lah. Dia tak ditukar. Kalau terlangkah, ni, maka dia kena undur balik lah hak dia langkah tu. Kemudian hak dia langkah tu kena kata semula lah. Ada ni. Contohlah selepas daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, digitu pada hayya 'alal falah contohnya. Hayya 'alal salah dia tertinggal. Dia kena undur balik hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah tu kena kata semula lah. Saatnya hayya 'alal falah 2 kali dah dia katanya. Baru dia sedar, dia tinggal hayya 'alal salah. Dia kena undur balik, dia kena hayya 'alal salah 2 kali. Hayya 'alal falah tu kena kata semula lah. Yang pula dia kata dah hayya 'alal falah, tak payah dah lah. Jangan, sebab tu tak jadi tu. Sebab kita tidak ikut tertib, tak jadi tu. Mana kena kata semula lah hayya 'alal falah 2 kali tu. Kalau tidak tertib seumpama tu. Kemudian syarat yang kedua adalah mualat, berturut-turut. Jangan senggang lama antara kalimah azan. Jangan senggang lama. Kalau senggang sikit-sikit, tu tidak memutuskan mualat. Bahkan kalau dia bercakap sedikit pun tidak memutuskan mualat. Dia cakap sikit contohnya, tak putus mualat, tetapi makruh. Mana dia duduk cakap lah tengah bang tu. Dia tengah bang, orang tanya apa-apa dia jawab. Dia tengah bang, orang pun telefon dia. Telefon bunyi. Dia pun berhenti bang dia sekejap, dia pun tutup speaker tu yang bunyi. Dia pun akan telefon, saya tengah bang ni. Dia kata, mula. Dia pun letak balik. Lepas tu dia pun buka speaker. Speaker mesti tutup lah. Kalau tidak pelik pula dengar dia orang luarnya. Apa benda pula ni tu bila jawab telefon ni. Tapi masa dia cakap sikit itu sudah macam renggang dah. Masih lagi dia panggil mualat. Tak putus lagi mualat dengan hanya cakap hak sedikit tu. Tak putus lagi mualat dianya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya dengan nyaring. Dia panggil jahar. Jahar ni nyaring. Nyaring ni jika bagi jamaah. Jika azan dan iqamah tu bagi semua jemaah. Adapun kalau azan dan iqamah hanya untuk diri sendiri, maka hanya setakat dengar telinga masing-masing, dipanggil sir perlahan. Sir, dengar telinga saja. Dengar telinga kita saja. Jahar ni orang lain dengar juga. Tu jahar. Kuat dipanggil nyaring. Kuat ni, nyaring ni kuat lah. Maknanya kalaulah kita bang untuk semua jemaah, syarat dia kena nyaring. Kita suruh dia bang, dia pun bang. Apa bang itu tak bunyi? Maka tak sah bang dia itu. Sebab apa? Sebab bang tu untuk jemaah. Syaratnya kena nyaring. Nyaring ni bukan kata siapa ke tepik dah.
Mana kalau dengar dah orang di situ, kira nyaring dah tu. Ada ni. Tapi kalau lah hak comelnya, lagi latah, lagi nyaring tu hak comel. Sebab yang dengar tu semua akan jadi saksi pada hari akhirah. Mana? Tapi kita suruh dia bang tu majmu'ah, dia bang lah. Suara dia bunyi, kita ada situ dengar. Tapi macam suara tak ada dia ni, macam suara dia tak kuat. Jadi dia bang bukan setakat dengar telinga dia. Kita di situ dengar juga. Tapi kalau orang duduk luar surau masjid tu tak dengar suara dia. Sah. Tapi yang aulanya, dia bang ni biar suara yang nyaring sungguh. Kalau dahulu kok dia naik tempat-tempat tinggi. Kalau dahulu, masa dahulu tak ada speaker kan, dia naik tempat-tempat tinggi. Dia menara, dia pun bang. Ataupun tak ada tempat tinggi, dia pergi di tepi-tepi pintu masjid dia tu, dia pun bang biar suara tu tubik keluar. Dia gitu. Lepas tu biarlah suara tu suara hak paling nyaring. Siapa ramai-ramai hak suara paling nyaring, ambil dia. Tapi kalau tak ada suara nyaring, suara hak tu biasa je. Tapi kita di situ dengar dia bang tu. Tapi jarak mana hak luar tu dengar pun tak tahulah. Sah dah. Ada ni. Ini kalau azan dan iqamah untuk semayang berjamaah. Sama juga qamat. Kalau qamat untuk semayang tu seorang, setakat dengar telinga saja. Tapi qamat untuk jemaah, biar orang lain dengar jugalah. Yang lain dengar juga. Itu syarat dia lah. Nyaring sekurang-kurangnya dengar seorang. Kenyaring dah tu. Tapi nyaring yang afdalnya, nyaring senyaring-nyaringnya. Itu afdal. Pada ni. Bukan kata dia bang ni suara dia tak nyaring mana. Kita di situ je dengar. Tak sah bang awak, saya kena bang semula. Tak payah. Sah dah. Mana? Tapi nyaring dia tak nyaring molek. Jadi hak afdalnya cari Bilal yang suara dia nyaring sungguh. Biar nyaring sungguh, biar orang dengar tu jauh. Dia nak kita tu lebih afdal. Tapi setakat nyaring ni, dengar seorang dua situ pun kira nyaring dah. Kira nyaring dah. Ni kira hak azan, hak asal lah ni. Sekarang ni suara tak nyaring mana pun boleh dah, sebab dipakai speaker. Pakai speaker. Kemudian pakai speaker ni, hak suara yang kita dengar tu sebenarnya suara muazzin ke suara speaker? Suara speaker. Kalau suara speaker mari mana kalau tak ada muazzin? Kalau suara muazzin akan sampai satu kampung dengar. Tu nak tanya tu. Kalau kita dengar kuat-kuat ni, nak tanya suara muazzin ke suara speaker? Kalau suara speaker, nak speaker ada suara ni. Kalau muazzin tidak azan. Kalau suara muazzin pula, suara muazzin apa satu kampung dengar? Suara muazzin tapi kuat tu jadi speaker lah. Jadi kuat tu suara muazzin sebenar ke suara speaker? Suara speaker. Sebab tu ulama-ulama dulu kata tak sunat jawab. Dah bukan suara muazzin. Macam suara audio je, macam suara TV je. Dia kata muhakkah je tu, bukan suara asal. Dulu-dulu ni. Kat dulu lah. Tak sunat jawab. Sebab itu bukan suara asal. Bukan suara original. Suara keluar daripada copong ke? Copong speaker tu lah. Keluar kod tu. Macam keluar suara kod radio. Keluar suara kod TV. Gitu. Di TV tu. Hak kadang-kadang hak tukang bang tu pun mati dah pun dah tahu. Tukang bang tu. Hak tu cuma setengah mengatakan untuk menghormati lafaz. Walaupun bang tu tak ada dah sebenarnya. Sebab orang tu bang sekali je. Lepas tu diulang-ulang rakaman dia. Jadi maknanya tak ada bang lah sebenarnya. Sebab dia bang sekali je. Tapi ada mengatakan untuk menghormati lafaz dia, kita jawab lah juga. Tapi bang TV radio tu, hak tu tak apalah hak tu nya. Sebab tu hak rakaman saja. Hak speaker ni, hak bang speaker ni bukan rakaman. Memang tu bila
muazzin sedang azan pada masa tu. Tapi suara yang sampai kepada kita ni bukan suara original, bukan suara asal, dipanggil muhakkah sahaja. Makna suara yang dibawa oleh yang lain, oleh speaker. Maka bukan suara muazzin. Tok sunat jawab. Ni ada pandangan-pandangan hak tu tunggu dululah. Nak cerita dulu ni, hak pandangan tahu dulu ketika mula-mula keluar speaker. Pada sebut dah tadi kan, pandangan tu tunggu dulu. Nanti dulu dah selesai lagi. Jadi apabila timbul speaker, maka timbullah pandangan tunggu dulu. Dia kata tok sunat jawab. Sebab itu bukan suara original, itu bukan suara asal, muhakkah sahaja dia kata. Cuma lama-lama tu dah timbul dah seumpama tu. Dah mula duk bangkut speaker belaka. Kalau tak jawab gop, maka tak pernah jawab azan lah kitanya jadinya. Maka barulah timbul jawab lah. Dia gitu. Tapi hak dulu-dulu timbul kata tak sunat jawab tu, dia ada alasan dia juga. Sebab itu bukan suara muazzin, bukan suara asal, suara yang dibawa oleh speaker dia kata. Maka tak sunat jawab lah dia kata. Dia ada alasan dia juga. Masa mula-mula keluar speaker, dia apa gitulah kadang-kadang ni. Masa mula-mula keluar ni, macam nak buat ni hukum pekoh. Dah biasa sebelum ni azan dengan suara asal, lepas tu jawab azan hak suara asal. Kemudian timbul pula speaker. Jadi speaker ni suara ni sudah jauh pergi. Jadi suara jauh pergi ni bukan suara asal, suara yang dibawa oleh speaker. Maka bila bukan suara asal, suara dibawa oleh speaker, sunat tak jawab. Tu timbul hak dulu kata tak sunat tu. Gitu je lah. Tapi sekarang tak timbul lah. Jawab lah, sunat lah jawab. Gitu. Gini. Sebab macam kita kata, nak kata suara speaker saja tak boleh. Sebab tanpa muazzin tak ada lah bang tu. Tapi kalau nak kata suara muazzin lah, kalau suara muazzin tu kan bang, takkanlah siapa satu kampung dengar. Jadi kalau kita kata gak separuh-separuh dah. Separuh orang, separuh speaker. Gitu. Kena lepas tu pula timbul pula, dah sekarang ni berlapis-lapis nak jawab mana. Pula dah berlapis-lapis. Sebelah ni. Berlapis-lapis. Ada pula sudah dah satu tempat bang, baru dia bang, siapa nampak kat dia tu? Orang tengah semayang dah, ada pula bang. Tempat tu lagi lambat. Dia macam tu. Allah, tempat dia lambat, dia bangkut speaker juga. Walah bangkut mulut biasa sudah lah. Dah lewat sangat, bangkut speaker juga. Orang hok sejik tu semayang dah, dia baru nak bang. Speaker juga. Nak kira mana tu? Kita jawab hok mana? Sekurang-kurang kita jawab hok pertama. Sekurang-kurangnya kita jawab hok pertama. Lepas tu tengah-tengah jawab pertama tu, ada pula hak baru start tengah. Tak apalah, kita jawab pertama tu. Jawab pertama. Siap dah jawab pertama, barulah ada tempat lain pula azan. Mana jawab pertama tu okey dah. Nak jawab lagi, jawab je lah. Lapas zikir belaka tu. Lapas apa? Ini lapas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi acak kena jawab lagi comel. Tapi sekurang-kurangnya kita jawab hak pertama tu. Sekurang-kurang. Sekurang-kurang. Ada ni. Kalau nak jawab belaka lagi comel. Sebab apa? Zikir belaka tu. Kemudian kita sebut tadi suara speaker keluar daripada mulut muazzin. Itu semua kita sandar asbab belaka. Bukan kata speaker tak boleh bekah, lidah muazzin pun tak boleh bekah. Keluar bunyi azan, perbuatan Allah. Suara yang duduk di udara tu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suara jadi bertambah kuat, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata speaker saja tak boleh bekah. Bukan lidah muazzin yang melaungkan azan tu tak boleh bekah.
Keluar suara, perbuatan Allah. Macam sekarang ni lah, keluar suara. Orang mengajar ke, kita bercakap ke, keluar suara, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perbuatan lidah kita. Kemudian bila orang bercakap, telinga kita dapat takak suara dia bercakap. Perbuatan Allah, bukan perbuatan gegendang telinga, tu pegangan kita lah. Semua yang berlaku, perbuatan Allah, pegangan. Tapi diingatan tak timbul. Itu orang awam, tak ada salah apa. Ada ni? Yalah, tu cerita bab keluar suara, cerita bab dengar suara. Sekarang ni kita nampak dah terang. Nampak. Bukan perbuatan mata, bukan perbuatan cermin mata, bukan bantuan daripada cahaya lampu, bukan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat? Nak ingat ke mana? Banyak perkara ni. Hak di kita ni lekat belaka di kita ni. Kain lekat, baju lekat, tudung lekat, cermin mata lekat di tubuh kita. Nersobang, gelang, rata lekat. Allah buat belaka tu. Allah buat belaka tu. Ada ni. Baju lekat di tubuh kita bukan bahu yang buat, Allah yang buat. Kain lekat bukan tali pinggang yang buat, bukan kacing yang buat, Allah yang buat. Semuanya perbuatan Allah. Itu pegangan kita gitu je lah. Ingat. Nak ingat ke mana? Cermin mata lekat. Sebab apa? Dah, kita bubuh di atas telinga lekat. Dah, Allah buat. Makhluk yang bekas sama sekali. Dia kata kalau pegang tu nak kena ingat. Nak ingat kok mana? Sebab yang berlaku di kita ni semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita speka-speka pun tu cuma cerita asbab belaka. Jadi hak bab nyaring ni, kalau kita kata orang tu suaranya kurang pun, dengan speka kita kata terhasillah. Sebab bila kita azam untuk berjemaah, kita nak suruh orang tu datang berjemaah. Berbeza kalau kita azam untuk berjemaah dalam keluarga. Hanya suara kita nyaring setakat ahli keluarga kita dengar. Ada ni. Dia berjemaah ni, kalau berjemaah di masjid surau, itu berjemaah terbuka. Cari muazzin yang suaranya hak paling nyaring. Dia gitu. Tetapi kalau kita berjemaah hanya untuk ahli keluarga kita saja, nyaring hanya setakat ahli keluarga kita saja. Jangan pula kita berjemaah ahli keluarga, kita pergi dekat pintu kat tikar, kita pergi bang situ. Orang sebelah pun kejut ni, mana pula ni ada surah baru ke? Malah kita nak berjemaah hanya di kalangan anak beranak kita dalam rumah. Setakat dengan anak beranak kita je. Setakat dengar anak beranak kita. Tapi tambahan pula, kalau bang subuh tu pukul 6.30 pula. Nak kuat apa, orang balik dah sejiknya. Dia baru nak bang subuh. Orang balik dari masjid. Hanya setakat nyaring juga. Tapi nyaring sekadar dengar ahli keluarga. Hak kata dengar telinga saja ni, kita azan, kita iqamah hanya untuk semayang kita seorang. Kemudian kalau orang perempuan azannya tidak ada, iqamah. Perempuan iqamah untuk berjemaah sesama perempuan. Perempuan iqamah untuk semayang sendiri macam orang lelaki lah, hanya dengar di telinga saja. Tetapi kalau perempuan iqamah untuk berjemaah perempuan, dia kena dengar seorang padang. Dah qamat dia tu. Tapi yang moleknya dengar semua ahli jemaah dia tu. Kalau perempuan buat program contohnya, buat program, dia pun nak semayang zuhur tempat dia tu. Tempat dia tu bukan masjid, bukan surau kita kata. Dia buat tu di Balai Raya contohnya. Jadi habis program pukul 1.30. Jadi dia pesan dah, kita program ni akan akhiri dengan semayang zuhur berjemaah contohnya. Jadi orang main program Balai Raya tu, masing-masing bawa baju semayang dah. Ada ni. Jadi selesai program, dia pun nak semayang di Balai Raya tu. 1.30 ke 2 ke, dia komat. Sekurang-kurang komat dia tu dengar lah orang dekat. Tapi seeloknya dengar semua ahli jemaah ada. Tapi dengan syarat, di tempat yang dia buat program tu tidak ada lelaki ajnabi. Tidak ada lelaki ajnabi. Tiba-tiba program tu program orang perempuan, tapi ada seorang dua lelaki.
Hak tukang jaga speka ke, hak tukang jaga keselamatan ke, misalnya. Jadi program tu pakai speka, pakai apa, kena ada orang yang handle. Orang yang handle speka tu, orang puan tak ada orang pandai, orang lelaki yang handle. Walaupun ada seorang jadi yang duduk situ, dia tukang jaga speka, tukang jaga hak layar apa semua tu, dia tukang cara misal. Jadi nak qomat ada, walaupun seorang, dia hanya qomat setakat dengar kat dia je. Tak boleh angkat dah suara qomat dia. Sebab apa? Sebab ada lelaki ajnabi di situ. Kalau dia angkat juga suara untuk qomat, hukumnya adalah makruh. Suara untuk qomat ni. Adapun suara program dia tu tak ada masalah. Suara program tak ada masalah. Dia ceramah, dia tasiah, dia ceramah tasiah, tak ada masalah. Tapi kalau program dia bersekali dengan burdah ke, berzanji ke, buat lagu, tak boleh. Tak ada lelaki ajnabi. Tak ada ni. Sebab jumhur ulama, suara perempuan bukan aurah. Suara perempuan bukan aurah. Sebab itulah sahabiyah, sahabat-sahabat perempuan, ada masalah, tanya terus kepada Nabi SAW. Kalau suara perempuan aurah, nescaya sahabat perempuan akan mewakilkan dengan isteri Nabi SAW untuk tanya soalan. Talilah mana soalan tu beri kepada, tanya dengan isteri Nabi SAW lah. Benar, isteri Nabi lah pula yang bawa soalan tu pada Nabi. Tapi tak, sahabat-sahabat perempuan tanya soalan dengan Nabi direct. Itu dalil bahawa suara perempuan bukan aurah. Tetapi perempuan diharamkan memerdukan suara, melagukan suara di hadapan lelaki ajnabi, termasuk mengaji Al-Quran. Tu timbul musabakah tu. Tapi ini bukan khilaf ulama. Sebab tu timbul perempuan tidak dibenarkan musabakah. Ni timbul sebab melagukan suara, menyedapkan suara. Tapi orang salah faham pula. Allah, orang lebah ni, orang puan ngaji Quran awak sedap pun apa, naik erang ke dia kata. Dia timbul kat tu pula. Bukan masalah tu. Masalahnya untuk tutup pintu fitnah. Maka tidak dibenarkan. Ada ni. Adapun hak nak mengajar, nak ceramah, tak apa. Suara bukan aurah. Tetapi kalau dalam mengajar tu pula ni program perempuan, tapi ada seorang dua lelaki hak bertugas atau dia masalah belaka lah tu. Hak penceramah ni kadang-kadang nak buat lagu Quran, nak buat lagu nyanyi. Kalau program tu tidak ada langsung orang lelaki ajnabi, tak ada masalah lah. Ataupun lelaki seorang tu duk jaga alat-alat tu, suami kepada hak ustazah tu, tak apalah. Ada ke mana? Ni orang lain yang susah lalu lah. Ada ni. Suara bukan aurah, tetapi diharamkan memerdukan suara, menyedapkan suara di hadapan lelaki ajnabi walaupun membaca Al-Quran. Tapi ini pandangan, ini perkara yang ada khilaf di kalangan ulama lah. Ada ni. Jadi untuk dia mengajar tak ada masalah. Tapi dalam mengajar ni ada lelaki ajnabi seorang, dua orang, dua orang kerja ni, hak tugas jaga speka sebut tadi tu. Ada satu kelas tu orang puan mengajar ustazah. Jadi ada orang cadang supaya ustazah tu pakai speka. Supaya ustazah tu pakai speka. Dia kata tak boleh pakai speka. Orang perempuan mengajar mana boleh pakai speka, dia kata suara aurah. Tu dah reti dah situ. Tiba-tiba satu hari dibuat berjanji. Jadi kelas tu dia tangguh sementara, dia buat berjanji. Berjanji, baca buku berjanji tu lah. Dia pakai speka. Ni kata balik kuk ni. Orang mengajar suruh pakai speka, dia kata tak boleh. Lepas tu berjanji buat lagu, dia pakai speka. Dan dia ustazah warna gitu. Hukum akan gitu pun tak tahu. Ni jadi kadang-kadang learning ni. Cakap anda, tanya bab hukum akam mengarut lalu. Cakap sedap je, pandai je. Tanya bab hukum je, balik belah lalu jawab.
Kadang-kadang hukum hak di balik belah jawab tu bukan hukum payah-payah pun, hukum mudah-mudah je. Hukum mudah-mudah pun. Jawapan pun Allah tak mengaji. Tapi cakap sedap orang tak tahu. Dia pandai cakap. Tapi kalau tanya je bab hukum, siap. Mujur tak tanya bab akidah, tanya bab hukum fiqh je pun. Itu pun jawapan pun gitu dah. Tanya bab akidah ke mana pun tak tahulah akhir zaman ni. Tapi orang kira kepada kepetahan, cakap sedap, cakap sedih pula, cakap mendayu-dayu pula. Hak tu kan cakap tu capung menangis pula. Hak tu kan dengar puang tu pun sama menangis lah. Gitu orang nak learning. Ngaji bab hukum akal tak ambuh. Ngaji bab hukum akal akidah tak minat. Ngaji bab hukum akal fiqh tak minat. Ngaji bab hukum akal tasawuf payah. Gitu lah. Dia nak dengar cerita. Lepas tu nak dengar supaya jadi semangat ibadat ni. Hal lebih laginya macam mana ni untuk menguruskan rumah tangga ni macam mana. Jadi dia banyak ceramah rumah tangga. Ceramah rumah tangga. Tak apa tu molek lah. Bukan kata tak molek. Tapi hak tu hak dinaknya. Belajar bab akidah dulu kita ambuh dah. Nak kata kan belajar bab semayang pun tak ambuh, belajar bab tasawuf fardu ain pun tak ambuh. Tapi suka dengar gitu. Nak beramah-beramah gitu je. Yang peliknya untuk kerja dunia belajar berbelah-belah tahun untuk kerja dunia. Kemudian nak buat kerja akhirat tambah belajar. Orang panggil apa ni? Hipokrit. No. Hipokrit orang panggil. Untuk dunia sementara, belajar daripada budak lagi. Untuk dunia sementara belah-belah tahun belajar. Kalau tak belajar, tak akan berjaya dunia sementara. Tapi untuk akhirat yang kekal selama-lamanya, tak embuh belajar. Kan pelik tu. Orang yang sama, belajar benda belah-belah tu sampai luar negara dia boleh belajar. Tapi bila dia tak kerja dah apa dah, nak tupu kepada amal ibadah, tak embuh belajar untuk amal ibadah akhirat ni. Itu dia pelik. Nabi kata dah, kan man arada dunya fa'alai bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm. Wa man aradahuma fa'alai bil ilm. Nak dunia kena ada ilmu. Nak akhirat kena ada ilmu. Nak kedua-dua kena ada ilmu. Tapi nak dunia kena ada ilmu ni, ni sepakat kitanya. Kita belaka tua muda pun tahu. Kerjasama diri sendiri pun belajar nak jaya dunia. Mak ayah pun beri sokongan. Belajar dunia kerana nak berjaya. Tu nenek tak ada kena mengena pun ambil campur tangan juga. Hak tu nenek tak kena mengena tu. Dia sibuk tanya cucu dia nak belajar mana nanti. Dia sibuk ambil lagi. Bapa ni masa depan cucu masa depan cucu bunyi je ayah tu nak atas pondok gelepar tu. Oh, gelap masa depan. Gelepar dah padah. Tak kena-kena dengan dia pun. Takut justru susah. Tak boleh makan gapa. Cuba tengok orang duduk pondok tu kan, duduk kapung, tinggal kulit dengan tulang aja, ku kekek. Tak ada makanan. Ada makanan ku kekek. Ku kekek tau. Ku kekek. Ada makanan. Bak duduk pondok. Tak boleh nak dah cukup makan. Mana hak dunia nak berjaya kena ada ilmu, sepakat. Dah akhirat pun ilmu juga. Jadi kenapa kita Tuhan wi umur panjang, wi kesempatan masa, ilmu dunia belajar banyak dah, kerjaan dunia pun selesai dah, simpanan dunia pun banyak dah. Nak orang ibadat, belajar ilmu akhirat tak ambuh. Kata kok mana pula jadi gitu. Ada ni. Kalau orang jenis hak straight tu, hak dak reti gapo tu. Sekolah dak nak baca, dia tak belajar ilmu dunia, nak belajar agama pun dia nampak kita tak pelik tu, dia dak reti bab belajar. Dah dia ilmu dunia pun tak belajar, dia belajar pun tak boleh nak baca, tak boleh apa. Dia ni hak luar benda tu. Kalau pesen tu suruh belajar, dia kelik-kelik dak reti. Sebab apa? Bab belajar ilmu dunia pun dia dak reti. Tapi kita hak belajar ilmu dunia sungguh-sungguh ni. Kenapa untuk akhirat, untuk amal akhirat tak ampuh belajar?
Hanya nak dengar pasal tadi ya. Pasal cerita-cerita, pasal nak jadi wak amal, gitu je. Yelah, kita nak kena cerita juga. Untuk membangkitkan wak amal, nak cerita juga. Tapi macam nak amal kita, akidah kita macam mana. Kena ngaji hukum hakam dia tu. Kena. Tapi memang sekarang ni hak lakunya pasal gitulah, pasal sekali-sekala gitu. Lalu lepas tu habis program pula ada makan siap-siap. Hak rasmi tu. Ni tak pun tak ada makan pun, setahun sekali je makan sini. Setahun sekali je. Lepas hari puasa setahun sekali je buat makannya. Orang buat program cik program kam besar tu kan. Oh, makan sedap. Betul orang ramai. Ni mari kadang-kadang tak ada nak masuk, tak ada nak apa, mari perut kosong, kurak perut, habis kelas pun ais tegong pun tak ada. Bukan kata makan, air pun tak ada. Jadi nak dunia ilmu, nak akhirat pun kena ilmu, kena belajar molek. Orang kata nak dengar ceramah tu boleh lah, sekali-sekala tu boleh. Tapi bukan waktu kitanya hukum hakam akidah, hukum hakam semayang tu, hukum hakam hati kita dengan Tuhan tu macam mana, atau besarnya bagi kita pada ni. Waktu kena ngaji molek tu dah jenis, bukan jenis ceramah macam tadi ya. Ceramah orang suruh buka speaker tak boleh. Tapi sampai masa berjanji pakai speaker boleh pula buat lagu di speaker. Suara perempuan bukan aurah. Maknanya kalau dia nak mengajar kat speaker, ngajar lah. Kau tahu nak ngajar nanti radio tu, tak ada apa-apa, ngajar lah. Pandai ni. Suara bukan aurah. Tapi buat lagu tak boleh. Sampai peringkat nak iqamah perempuan ni, sepatutnya suara kena kuat sikit lah, sebab orang dia ramai ni. Orang tu orang ramai. Ada ajnabi seorang dua, dia kena sela lah suara iqamah. Suara ngajar tak apa. Suara ngajar tak apa. Suara iqamah tu dia kena perendahkan. Siapa tanya semayang pula, tanya semayang. Tapi ni zuhur, sebayang bacaan perlahan. Kalau kita semayang bacaan kuat, maghrib contohnya, perempuan pun sama macam lelaki juga. Bacaannya kuat. Maghrib, isyak, subuh. Ada je lelaki ajnabi situ, maka disunatkan perlahan. Kalau kuat juga, makruh. Gitu je lah. Ada ni. Adapun kalau perempuan ni semain seorang diri, maghrib, isyak, subuh, ataupun berjemaah, perempuan ni macam lelaki lah. Sunat kuat di 2 rakaat yang pertama tu. Dah katakan bezakan lelaki dengan perempuan. Beza adalah lelaki disunatkan baca kuat maghrib, isyak, subuh tanpa syarat, tanpa qaid. Perempuan sunat kuat tapi ada syarat, ada qaid. Tidak ada lelaki ajnabi di situ. Tu beza dia. Tu je beza. Bukan kata beza lelaki baca kuat, perempuan baca perlahan. Tak. Yang bezanya lelaki sunat baca kuat tak ada qaid, tak ada kata lelaki sunat baca kuat jika tak ada. Adapun perempuan sunat baca kuat maghrib, isyak, subuh, sama ada semain seorang, sama ada semain berjemaah sesama perempuan. Jika ada jika tiada lelaki ajnabi di tempat dia semayang, itu je beza dia. Beza di syarat tu, beza dia dengan orang lelaki. Jadi kalau kata perempuan, kalau iqamah untuk semayang sendiri dengar telinga saja. Kalau iqamah untuk berjemaah, dengar ahli jemaah dia tu. Itu syarat yang ketiga, dengan nyaring jika bagi jemaah. Keempatnya, masuk waktu sembahyang fardu. Tu syarat dia masuk waktulah. Sebab azan ni nak iklan, nak beritahu bahawa waktu masuk. Maka syaratnya masuk waktu. Daripada awal azan tu. Kalau dia azan separuh baru masuk waktu, kena azan semula. Dia jadi cepat 1 minit contohnya. Jadi maknanya di awal azan tu waktu belum masuk.
Tapi masuklah pada tu sebab dia hanya cepat 1 minit. Maka azan tu tidak sah, dia kena ulang kembali. Kalau dia azan tanpa masuk waktu dengan sengaja, itu haram tu sebab bermain-main dengan ibadah. Itu dia panggil bermain-main dengan ibadah. Ada ni belum masuk waktu, dia saja je nak bang, belum masuk waktu. Tu tak boleh tu. Sebab itu bermain-main dengan ibadah. Ni. Jadi masuk waktu sembahyang fardu melainkan bang subuh. Bang subuh. Maka masuk waktunya daripada tengah malam. Macam tu. Bang subuh, melainkan bang subuh, azan subuh, maka masuk waktunya waktu azan subuh ni daripada tengah malam. Lepas ada pukul 12. Bang subuh mana ni? Bukan bang subuh waktu subuh tu. Bang subuh bang yang pertama. Bang subuh bang yang pertama. Ada ni. Bang subuh bang yang pertama. Bukan bang yang kedua. Bang yang kedua syaratnya masuk waktu. Ada ni. Jadi kalaulah kita kata sebelum masuk subuh 1 jam ataupun setengah jam, dia pun bang yang pertama. Masuk waktu subuh, tak payah bang dah lah. Kita untuk bilang uzur ni, tak ada untuk bilang lain dah. Kita pakai bang setengah jam sana, tak ada. Sana tu kira-kiranya tu bukan azan untuk sembahyang. Itu azan hak awal untuk menyedarkan orang. Tu je. Mana ni syarat ni bukan syarat bang subuh hak sebenar ni. Syarat bang subuh sebenar tetap masuk waktu. Hak ni kata setengah malam ni syarat untuk bang yang disunatkan hak kali yang pertama. Adapun bang hak ni hak masuk waktu ni, hak ni sunnatun muakkadah. Bukan ada pandangan mengatakan fardu kifayah, bukan sunat. Mana? Hak bang subuh betul tu lah. Hak bang subuh masuk waktu tu. Itu sunnatun muakkadah. Kalau tidak bang hukumnya makruh. Bukan ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, bang hak semani waktu ni fardu kifayah. Tak bang langsung satu kampung tu berdosa habis orang kampung tu. Orang lelaki lah. Sebab bang ni tugas orang lelaki. Jadi tu fardu kifayah. Hak tu hak bang masuk bang waktu. Hak tu memang syarat masuk waktu. Hak ni bang subuh ni bang yang pertama. Kita tanda molek. Bukan bang subuh hak tu. Pukul 1 tu pergi bang dah di masjid. Kita ngaji dah ni. Syarat masuk waktu ni melainkan bang subuh. Maka masuk waktu di tengah malam. Kita pun pukul 12 tu kita pergi bang di masjid. Dah kita oyak ni. Masuk waktu dah. Dah. Kalau bang subuh yang sebenar, yang kita panggil azan yang kedua, syaratnya masuk waktu. Syaratnya masuk waktu. Hak pada masa Nabi, azan yang pertama Sayyidina Bilal. Azan yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Ketukar kat awal ni. Nabi SAW bersabda, bila dengar azan Bilal maka makan, sehinggalah dengar azan Abdullah ibn Maktum. Mana azan pertama tu belum masuk waktu subuh, mana belum lagi masuk waktu berpuasa. Tapi kalau tu kau dah tahu tak antara dua tu. Dia sebab tu lah dia seeloknya kalau azan 2 kali ni, seeloknya orang yang sama. Orang yang sama. Mana kalau orang dengar bang, haji tu suara dia tu. Tu bukan bang subuh lagi tu. Bang awal. Kita panggil bang awal, bang pertama. Kita dengar suara tu tahu dah. Tak payah tengok jam lah pun dah tahu dah. Dengar je bang, haji ni bang awal. Ada ni bukan bang subuh. Dia seeloknya gitulah. Dia tukar-tukar pun tak apa, tapi seeloknya. Mana kalau orang dengar tu orang ni orang boleh cam lah. Boleh cam bahawa waktu belum masuk. Itu azan yang pertama. Kemudian dia di sini ada dengar tak orang azan yang pertama? Ada dengar? Masjid mana? Masjid mana? Ada dengar pagi-pagi je?
Masjid tu jamaah. Wakaf Pelang. Memang tiap-tiap pagi dia azan awal sama. Ha? Pada Mengkuang dia azan pertama. Ha? Pukul 4.30. Mana kalau subuh 5.30, dia 4.30, mana sejam sebelum subuh. Ha? Ha? Ya memanglah bang pertama yang bang kuat. Slow sudahlah. Ha? Ha? Dia bukan memang bang pertama tu yang bang macam bang subuh. Dia suara kena slow je. Mana suara kalau kita kata gak nak supaya orang yang tidur ayam ke. Kalau tua-tua tu kan dia boleh belah pagi tu dia tidur pun tak tidur sebenar dah. Dia tidur menanti-nanti dah. Dia dah tidur nak bangun dah. Tidur nak bangun dah. Ada ni. Jadi kalau kira azam tu nak sasar orang ni nak tuju orang ni lah. Bukan tidur budak-budak. Tidur budak-budak tu dia tak kejut gitu. Bang ni bukan bang kuat. Bang suara biasa je. Mana orang tua-tua yang tengah nunggu nak bangun dia pun bangun. Mana sasaran dia seorang seumpama ni je. Orang yang sudah menanti-nanti nak bangun. Dia dahulu memang ada arahan dah ingat dahulu supaya subuh ni azan 2 kali. Dulu ada. Dengar sayup tu boleh kejut lah tau. Dengar sayup pun boleh kejut. Nak bangun ke, nak tarik limuk ke? Nak bangun ke, nak tarik selimut? Tarik limuk sedap masa tu. Ada ni. Hak tu hak sunnah Nabi. Azan 2 kali tu sunnah Nabi. Kemudian dia azan 2 kali ni dia taswik sunat. As-salatu khairum minan naum. Taswik tu lah, as-salatu khairum minan naum. Sunat pada azan yang awal dan azan yang kedua. Sunat. Tetapi ada orang Mekah, dia yang pertama dia buat as-salatu khairum minan naum. Tu kita dah amalan ni. Untuk membezakan. Tapi sebenarnya memang disunatkan taswik. Sunat as-salatu khairum naum pada kedua 2 kali azan tu. Tapi dia orang Mekah ni dia tinggal tu. Azan pertama dia tidak datangkan as-salatu khairum minan naum. Untuk membezakan dengan azan subuh yang sebenar. Itu dipanggil azan awal, azan yang pertama. Tu hak sunnah Nabi SAW. Ada pun baca terahim kuat-kuat di speaker, tu bukan. Itu bukan sebut mengerpah lah. Kuat pula suara, ganggu orang sembahyang dalam masjid, ganggu orang luar. Tak ada hak seumpama tu. Dah kita sama ambil mana? Orang tua dulu berterahim, orang tua dulu terahim bukan speaker. Terahim ni kita munajat dengan Allah. Munajat kita dia yang duk ganggu orang tidur. Munajat ni. Tak ada hak kita nak ganggu orang tidurnya. Masjid tu ada jirang-jirang dia. Orang yang berhampiran dengan masjid. Ada orang yang bangun awal, ada orang yang bangun subuh. Lepas tu kalau kita ganggu dia awal-awal, akhirnya masuk tu subuh, dia tak sedar dah. Ada ni. Bila dia ganggu awal-awal, subuh ada dalam setengah jam lagi, 20 minit lagi, awal lagi tak ilmu. Dah sedar dah lah. Masa korban dah sedar dah. Dah sebab dia selalu tidur. Apa? Sebab sudah terganggu tidur di awal-awal. Hak sunnah azan 2 kali tak mau buat. Hak tak sunnah tu nak buat sangatnya. Ini adah budaya tiru-tiru turut-turut. Ni masalah. Kadang-kadang dia pasang kaset ni kaset ngaji. Kadang-kadang bulan Ramadan dia pasang speaker awal-awal supaya orang bangun sahur. Dia sedar dalam masjid tak ada orang semayang sunat tu. Bulan Ramadan lagi ramai orang semayang sunat dalam masjid sebelum masuk waktu subuh. Dia orang kan bangun sahur awal-awal, dia ke sejid awal.
Lepas tu orang masjid pasang speaker kuat. Dia kata nak suruh orang bangun belaka nak makan sahur. Lepas tu orang duduk semayang masjid tu nak kira mana? Terganggu tak semayang dia tu? Oh, terganggu semayang haram. Tak ada sibuk-sibuk lah. Orang sahur ni dia ada jam di sini, dia ada telefon di sendiri Tak sudah sibuk lah kitanya. Tenang sudahlah pagi tu. Sebab apa? Hak di masjid ada tengah semayang. Hak di rumah pun hak sudah makan sahur, dia tengah semayang, wak amal ibadah semayang dulu oleh diri masjid. Yang kita pasang speaker kuat-kuat tu apa? Tadi awak alasan untuk supaya orang bangun sahur. Tak payah awaknya. Orang bangun awal daripada awak lagi. Dia ada masalah kalau adat budaya hak jenis seumpama ni. Adat budaya. So azan 2 kali tak ambuh, azan 2 kali. Sejam ke, setengah jam ke, atas perbincangan lah. Setengah jam pun tak apa dah. Tapi tadilah azan tu seeloknya kalau boleh orang yang sama dan suaranya suara yang sederhana. Suara yang sederhana. Bukan suara yang nak nyaring sangat-sangat, tidak. Sebab waktu subuhnya belum masuk. Masuk waktu subuh lah azan dengan suara yang nyaring. Kan? Dia sepatut bandar lah masjid besar-besar biar teratur molek. Tahu? Masjid besar-besar bandar ni kan dia banyak-banyak kuliah-kuliah kan. Itu molek letak molek biar ikut garis. Biar ikut garis. Sebab kita ni kiraan Tuhan letak kita duduk bandar ni alhamdulillah. Kalau Tuhan letak kita duduk darat pendalaman payah nak belajar. Pendalaman payah. Sebab apa? Sebab dia nak jemput orang datang mengajar. Yelah, jauh-jauh. Jauh-jauh nak balik itu. Nak balik malam-malam. Nak balik malam-malam. Kadang-kadang setengah jam. Jalan tu jalan gelap. Dah. Mampu kereta tengah-tengah rok bersawit tu rok. Menangis kat situ. Mampu kereta ala balik nak kata ke mana. Kalau hala pendalaman tu gelap, kebun kapal sawit kadang-kadang. Waktu saya buat kuliah di Masjid Ustaz Ahmad Kemamang tu, minta, tak apalah kata, tapi fikir dah kalau buat kuliah maghrib tak adang, malam kita balik jauh-jauh. Mari jauh-jauh, akhirnya buat 3 kuliah. Maghrib, subuh, duha. Baru balik, tidur semalaman. Gitu lah. Pada lelah lagi. Maghrib kita kata kau biar sejam lebih. Biar lama sikit. Subuh sejam. Duha pukul 9 tapi sampai pukul 11 tak 40 setengah. Tambah setengah jam. Sebab sebulan sekali. Gitu lah. Minggu pertama. Minggu pertama. Tapi minggu pertama pun hok bulan ni. Jadi hari Sabtu 30, hari Ahad 1 hari bulan. Jadi pergi lalu dah. Di hari Sabtu tu pergi dah. Sebab hari Sabtu tu bukan awal bulan. Hari Sabtu 30 hari bulan. Hari Ahad 1 sebenarnya. Tapi dah kira awal bulan tu kata. Jadi pergi tu sebulan sekali. Tapi sebulan kali pun kira Allah dah jadi. Tapi gitu je lah. Tapi maknanya daklah maghrib saja. Biasa orang ajar maghrib saja, dia balik malam, balik jauh. Kadang-kadang pergi jauh balik malam, nak balik cepat tak boleh kau. Ajak makan lah, ajak apa dah, kita nak balik dah malam ni malam. Dia orang tak apa, sedap lah, sebab dia rumah tepi tu je. Rumah di tepi Kedah tu je. Dah sudah kelas dah pergi. Memang kalau pergi jemputan tak akan sekejap, aku akan sejam. Mana lewat, lepas tu ajak makan. Kata ambuh tak ambuh, ajak makan juga. Lepas tu sampai rumah kau apa? Tu kata kadang-kadang pendalaman tu orang tak apa nak sapa. Kita duduk bandar ni alhamdulillah lah. Atas kita je. Atas kita je. Atas kita je nak pergi ngaji mana. Atas kita lah. Bandar dekat je, kat Tula je. Nak cukup ilmu takdil, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tauhid cukup tu. Orang pendalaman kau tak ada arah kau pakai live FB gitu je lah. Tapi ngaji live FB ni tak jadi. Yelah tak jadi pun tak ada arah lah juganya. Pada
Tak jadi. Dia kena belajar gini juga baru jadi. Tapi kalau orang tak ada arah, tak ada pilihan tu, ikut ke mana pun gitulah dia kena ikut. Ada ni. Jadi kita duk bandar ni kuliah banyak, biar atur masjid tu atur masjid dengan ilmu. Kita buat hak mana hak disunatkan, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Nabinya azan 2 kali. Jadi kau pandailah sejam ke macam mana ke atas perbincangan. Sejam sebelum masuk subuh azan sekali. Kemudian masuk tu subuh, itu azan yang sebenar, itu syaratnya adalah masuk waktu. Habislah. Kelima, ketiadaan dihubung akan dia atas bank orang lain. Bank ni tak boleh sekat-sekerat. Okey, kita tu bila ada 2 orang, bagi 2. Tak boleh. Dia kena azan orang yang sama. Wallahu a'lam. Maghrib Pati Paridah, subuh Penawati, duha Wisyahul Afrah. Ni kitab 20 sifat hati, muka surat 8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Artinya, maka celakalah bagi orang yang bersembahyang, yang mereka itu lalai dari menyempurnakan sembahyang. Kemudian, iaitu mereka yang riak. Dia terjemah gitu dah. Iaitu mereka yang riak. Dia alladzina hum an salatim sahun diterjemah dengan yang mereka itu lalai dari menyempurnakan sembahyangnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu riak. Bukan iaitu mereka yang riak tu. Sebab alladzina hum an salatim sahun tu lain, alladzina hum yura'un tu lain. Maka celaka atas orang yang sembahyang, yang lalai daripada sembahyang, yang mana mereka riak di dalam sembahyang. Ini tempat nak di sini adalah allazina hum yura'un. Tajuk kita sifat kecelaan yang ke-8, sifat riak. Riak ni buat amal ibadah bertujuan untuk dapat pangkat dalam hati manusia dengan bahawa kita nak supaya orang puji kita. Itu riak. Ataupun riak ni buat amal ibadah untuk dapat manfaat dunia. Itu riak. Termasuk manfaat dunianya adalah pujian orang.
Jadi kira-kira riak ni wa amal ibadah bukan kerana Allah, kerana manfaat dunia. Jadi riak ni lawan ikhlas. Situ. Riak lawan ikhlas. Ikhlas wa amal ibadah kerana Allah. Riak wa amal ibadah kerana lain daripada Allah. Lain daripada Allah tu sama ada kerana untuk dapat pujian, sama ada untuk dapat kesenangan, untuk dapat pangkat, untuk dapat harta dunia. Tu selain Allah belaka panggil tu. Tapi ini cerita pada pekerjaan ibadah. Ini cerita pada pekerjaan ibadah. Ada pun hak kita kerja tu kerjaan dunia. Nak tunjuk-tunjuk gila kat orangnya. Memang kita nak tunjuklah kerjaan dunia kita kepada orang. Kalau kita tunjuk macam mana orang nak beli barang kita ke, orang nak ambil khidmat kita ke. Kalau kita tak tunjuk barang kita tu molek kita buat, kalau kita tak tunjuk bahawa kita ni kerja pandai, jadi macam mana orang nak beli barang kita? Macam mana orang nak ambil, nak panggil kita buat upah buat kerja? Tu kena tunjuklah tu. Tu riak tu tak apa. Lepas tu orang puji kerja awak ni comel. Tak apa tu. Cuma hati jangan takabur je lah. Pandai ni. Atau ada masalah ni pada amal ibadah. Wa amal ibadah bukan kerana Allah. Ni hak riak. Riak buat amal ibadah kerana Allah. Riak adalah haram dan dinama juga syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang mana riak ni haram ijma' ulama. Bukan haram saja, dosa besar. Tu. Haram-haram ni ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Ini haram dosa besar ni. Pada ni. Bayangkan dok, kita buat amal sunat. Kita buat amal sunat. Dia riak ni banyak timbul di amal sunat lah. Di amal wajib nak riak ke? Amal wajib nak riak? Bayar zakat nak riak? Puasa Ramadan nak riak? Nak pergi Mekah nak riak? Hak wajib dah, tak ada arah dah tu nak riak ke mana? Hak timbul riak ni adalah riak pada amal-amal sunat. Kita buat amal sunat di masa sama, kita bersifat dengan sifat yang haram, dosa besar. Tak balik modal lah kalau gitu. Lepas tu kita tinggal amal. Jangan tinggal amal. Lepas tu baiki hati. Pada ni. Sebab buat amal kerana selain Allah, buat amal kerana selain Allah, riak. Meninggalkan amal kerana takut riak, tu riak juga. Jangan tinggal amal teruskan, kemudian pelihara hati daripada riak. Pelihara hati, jangan tinggal amal. Ni hak dah kitab Minhajul Abidin ni. Maknanya apabila tak belajar ilmu tasawuf, ni kita pernah bagi dalam kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin, kalau kita ilmu akidah comel, ilmu fiqh comel, ilmu tasawuf tak mengaji. Itulah kitab Minhaj. Tapi kalau ilmu tauhid tak mengaji, dah kira tu fiqh tasawuf mengaji pun tak ada nilai. Ada ni. Sekarang ni ilmu tauhid belajar, ilmu fiqh belajar, ilmu tasawuf tak belajar. Lepas tu Mazali kata, kita buat amal sunat. Kita nak buat amal sunat ni, kita contoh dia buat contohnya, kita meninggalkan perkara yang harus. Manakah harus? Tidur malam kerana nak qiyamul lail. Tidur malam harus. Kita tinggal harus makan siang hari kerana nak puasa sunat. Tu. Makan siang hari harus, bukan Ramadan ni. Mana kita meninggalkan perkara yang harus. Tidur malam kita korbankan, kita bangun awal. Walau tidur malam sampai ke subuh tu, tidur gila. Tak, kita bangun, kita meninggalkan yang harus. Siang hari kita tak makan, makan harus, tertinggal makan kerana nak puasa sunat. Tapi masalah kata, macam mana kita perkara harus kita tinggal, tapi ada sebesar kita kekalkan. Riak, wujud, takabur, hasad. Yang mana kita tinggal perkara harus, tidur kerana nak qiyamul lail,
tinggal makan sehari kerana nak puasa sunat, ketika itulah bekalan akhirah kita. Kena kita duduk dalam keadaan bersifat dengan sifat yang dosa besar, yang mana jika tidak diampuni Allah, itu sifat ahli neraka. Kita bersifat dengan sifat ahli neraka, lepas tu kita buat amal sunat. Tu tanpa ilmu tasawuf. Ada ni, tanpa ilmu tasawuf. Jadi gitu lah. Ni cerita ni, kalau orang kalau cerita pun kata orang tak betul tu. Macam mana kalau contoh dia nak bangun malam ni mengatuk, kalau togok lagi tau. Togok tu lah. Ambil arak contohnya segelas. Oh, cerah mata. Contoh. Nak mulai nak bangun malam ni. Kata buat gitu tuan tak terima, tu dosa besar. Manalah siapa aku nak minum arak untuk cerah mata nak amal sunat, tuan tak terima, tu dosa besar. Dan macam mana kita buat amal sunat? Hati riak, wujud takabur, dosa besar juga. Dosa besar juga. Kalau ambil arak tu nampaklah olek dia orang lah pulaknya. Apa ni? Contohnya siang hari lambat buka, kita main judi sekejap tau. Misal pun tak ada tu. Kena takat siang hari, bulan Ramadan lagi. Siang hari duduk judi kat kubur, kat jerat. Ada susah khabar tu kan. Galik sebab apa ni? Sebab lapar ni, kalau dok judi ni kan buka kan. Kita kata orang puasa gitu. Tu ada terima puasa judi gitu. Macam mana kalau kita puasa hati kita riak, wujud takabur, hasad? Pada ni. Ni Madzali kata kalau kita tak belajar ilmu tasawuf. Perkara haruh tidur malam kita tinggal. Perkara haruh makan sehari kita tinggal kerana kita nak buat ibadat sunat. Tiba-tiba kita mengekali dosa-dosa besar yang mewajibkan kita neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin ngaji Quran, kita rajin berzikir, tapi serta dengan riak. Lepas tu tinggal ngaji Quran, jangan tinggal. Tapi jaga hati. Jaga hati. Dia kan dalam kitab ni dia ringkas je lah. Kalau dalam kitab penuh hati dia ceritalah. Kalau kita nak tunjuk ke orang pujilah kita, pujilah sekali. Lepas tu orang tu juga cela kitanya. Gitu je lah. Kemudian kita buat amal ibadah kerana nak bekal akhirah. Kalau kita buat amal ibadah kerana selain daripada Allah, sampai di hari akhirah Tuhan perambak kita. Izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Tuhan kata, pergi kamu, Tuhan perambak kita, dan ambil oleh kamu akan pahala ibadah kamu daripada orang yang kamu buat ibadat kerananya. Dah dia boleh pahala kita. Jadi kita kena ingat kau tu lah, kita amal ibadat ni kerana nak bekal akhirat. Tapi kalau kita amal ibadat kerana dia, Tuhan halau kita, Tuhan suruh kita ambil pahala dengan orang tu. Orang tu nak ambil pahala, mana kita? Jadi janganlah kerana dia, kerana Allah. Tak gitu. Mana kena mujahadah lah hati tu. Kena jaga hati. Dia kemudian sifat-sifat cela ni, sifat cela-cela yang lain pun samalah. Dia kalau mari lintasan ittirariyah, mari lintasan itu ittirariyah tu. Atau syarat ambil salah kalau mari lintasan. Kita amal ibadat, orang tengok kita nak seorang, tu mari lintasan. Tu dipanggil perkara yang ittirariyah, bukan ikhtiariyah. Kita ingat tak baik bawa itu tulis ikhtiariyah, ittirariyah. Ikhtiariyah ni kita jadikan riak tu sifat kita. Tahu lah syarat ambil dosa. Tapi kalau lintasan ni itu ittirariyah yang tu tak ada pilihan, tu bukan di bawah kekuasaan kita, syarat tak ambil salah. Tolak lalulah kitanya. Kadang-kadang tengok orang jelah orang hak jalan tepi jalan tu kan, mari lintasan di hati kita. Mana lintasan sifat takabur tu ni. Kita pun tolak. Tak dosa kitanya.
Pada ni. Dia panggil lintasan. Lintasan syarak tak ambil salah. Syarak ambil salahnya wa 'alaiha maktasabat. Yang kita jadikan sifat hati kita. Barulah syarak ambil dosa. Pada ni. Itu lintasan-lintasan. Yelah kadang-kadang kita buat amal, orang tengok, kita pun berasa nak. Lepas tu kita tolaklah. Sebab apa? Sebab tak ada pahala nanti. Allah Ta'ala perintah pula kepada kita ni, pergi ambil pahala dengan orang tu. Orang tu nak ambil pahala orang dengan kitanya. Sebab pahala ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah lah. Kalau nak pahala daripada Allah, kerana Allah. Kalau kerana orang, minta pahala orang tu, Tuhan kata. Lepas tu boleh pahala? Tak boleh. Jangan kerana dia lah. Jangan kerana dia. Tetapi kalau kita lillahi ta'ala pun, kalau dah benda tu molek, orang nak puji, dia puji juga. Tak ada masalahnya. Biar nak puji, dia puji lah. Pada ni. Tak, kadang-kadang kalau kita ikhlas, pujian orang pun ikhlas. Kalau kita ikhlas, pujian orang pun berpanjangan Tuhan buat. Tapi kalau kita dah ikhlas, pujian orang pun dah ikhlas ke? Kemudian pujian orang pun takkan selama-lama. Akhirnya dia ni dah ikhlas. Akhirnya Tuhan pun bongkar kita tu dah ikhlas. Ada ni. Yalah kalau kita buat betul-betul nak ikhlas. Hak tu dalam Tuhan timbul tu kok. Tak balik dah tu. Hak dalam kitab hikam tu. Tapi maksudnya maksud hakikah lah. Kita cerita syariat. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan lam yatimman nitaju. Tanam oleh diri kamu di dalam tanah yang tersembunyi. Tanam diri kamu di dalam bumi yang tersembunyi. Maka barang yang tumbuh tanpa ditanam, maka tidak akan sempurna tumbuh dia. Ada ni. Dia tanam ni mana apa ni? Tak ada kerana lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Apabila tumbuh tu tumbuh hak muka dalam mana ni. Tapi lambat sikit nak tumbuh. Kalau kita semar apa-apa, tak semar molek, kita sirang-sirang, lambat nak tumbuh. Tapi kalau jenis atas darat ni tumbuh cepat, tapi terbalik lah. Sebab apa? Sebab tak tanam. Timbul sekejap terbalik. Tapi kalau jenis tanam, lambat timbul, lambat tumbuh. Kita siram dia, ke benih ni tak jadi ni. Tapi bila dah timbul, timbul dia kemah. Ada. Maknanya kalau orang buat ibadat lillahi ta'ala, bukan akhirah, dunia dia pun dapat manfaat. Tapi dia bukan nak dunia, tapi tahu ke dia kemuliaan dunia. Ada ni. Kemuliaan tahu ke dia ni, mati pun mulia lagi. Mati pun mulia lagi. Tapi kalau orang tak ikhlas, tumbuh tapi balik sekejap je lah. Ada ni. Yelah, contoh-contohlah sifat-sifat lain. Kalau kita bersifat dengan sifat takabur, atas dunia pun orang benci kita. Cuba kalau kita bersifat dengan sifat tawadhu, atas dunia pun orang angkat kita. Ada ni. Orang benci. Atas dunia pun di padang mahsyar orang pakat picok, orang sombong. Tapi kalau dia merendah diri, adakah pangkat dunia dia jatuh? Tidak, dia pangkat tetap dia pakat, ada pakat dia tinggi. Kalau dia kaya, tetap dia kaya walaupun dia merendah diri. Dia pakat besar, tapi dia merendah diri, pakat tak jejah. Dia kaya, dia merendah diri, kaya dia tak jejah. Pada ni. Lepas tu kata, nak selamat dunia akhirah, balik pada agama. Nak selamat dunia akhirah, bukan nak selamat akhirah saja. Nak selamat dunia akhirah, balik kepada agama. Barulah selamat dunia dan akhirah. Contoh orang yang hasad. Orang yang hasad, pahala dia habis, dia hidup tak tenteram. Pada ni. Dah mai duk tengok orang untuk Allah, dia kalau mau kau senang, dia pun jadi sekabut. Pahala kebajikan dia jadi luruh. Dia pun jadi sekabut. Akhirat kena seksa. Tapi kalau orang hok redha tu kurniaan dia, ada apa comel je duduknya. Pada ni.
Kadang-kadang bila dia ni tidak tak asal, kadang-kadang nikmat tu Tuhan akan beri siapa boleh ke dia. Kalau dia tak asal. Tapi asal ni kadang-kadang timbul di percakapan, timbul di perbuatan. Jadi orang pun perasan dia ni tak puas hati ni. Tak puas hati tengok orang senang. Kan ada ni. Sebab kadang-kadang cakap mulut tu walaupun hasad ni duduk dalam, tapi keluar mulut. Keluar mulut lama-lama. Kalau kawan tu kena sikit lah musibah, lama dah aku tunggu. Kenapa lama dah aku tunggu? Makna padahal duduk dalam dia akan terkeluar. Tapi kalau kita tidak hasad, kita tidak takabur, kita tidak riak, bukan akhirah sahaja, dunia pun kita akan dapat manfaat. Selamat dunia, selamat akhirah. Wa amal tak semata-mata kerana Allah. Tu je. Kita hidup tak lama mananya, nak pergi ke mana sangat. Dua tiga hari lepas ada orang kapung, dia muda setahun. Meninggal. Kalau kira-kira sehat je. Dia meninggal, kata kumang dalam darah lah, apalah. Muda setahun. Muda lagi. Sampai masa meninggal. Tu je hidup kitanya. Kita buat amal sikit-sikit je. Lepas tu nak buat amal, kita nak apa ni? Nak jadi amal tu tak ada pahala. Buat apa? Kita buat kerja dunia nak asing. Kita buat kerja akhirat pun nak asing, nak pahala. Kita buat molek-molek, kita pun perutuh. Kita buat molek-molek, kita pun perutuh. Kalau benda dunia, orang kata tak betul lah tu. Dia buat comel, dia katok. Dia buat comel, dia katok. Apa benda kerjaan dia ni? Tak ada kerja ni. Buat comel-comel, molek-molek, lepas tu dia katok pula. Buat comel-comel, dia katok pula. Contoh. Kalau benda dunia. Tapi benda agama, buat ibadat comel dah. Lepas tu kerana lain. Katok, acuh. Buat pula bukannya mudah nak buat ni. Dia nak buat tu bukannya mudah. Kena sungguh tu nak buat. Tiba-tiba comel dah, dia katok. Kira mana tu. Gitu lah. Tapi hak lintasan tu tak boleh nak elok dah tu. Cuma biar kita kenal mana kau riak ni apa. Riak ni kita buat amal ibadat bukan kerana Allah, kerana selain daripada Allah, untuk dapat pujian, untuk dapat macam-macam lah, untuk dapat dunia. Contoh kita ni, kita belajar ni. Belajar lillahi ta'ala. Belajar lillahi ta'ala. Belajar kerana kita nak buat amal ibadat. Belajar kerana kita nak tuntut redha Allah. Belajar kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Belajar kat tu. Niat kita kat tu. Bukan belajar kenapa? Kerana nak nyehu. Belajar kenapa? Kerana nak sedap cakap dengan orang. Hak tu neraka awal-awal lagi dah. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kenapa? Kerana nak suruh orang ni kata kita ni orang rajin belajar. Kita ada ilmu, akhirnya orang akan angkat kata kerana kita ada ilmu. Kita cakap dengan orang pula, cakap pandai dah kita dengan orang bagi kita ada ilmu. Itu bukan kerana Allah belaka panggil tu. Lillahi ta'ala. Tapi bila Tuhan beri pandai, cakap kita pun cakap dengan ilmu dah lah. Pandai ni. Bila kita pandai, Tuhan akan angkat kita tu kemuliaan lebih tinggi daripada orang lain. Gitu je, kita bukan nak tu, tapi Tuhan akan beri hatunya. Ada ni. Tuhan akan beri kemuliaan atas dunia. Kita lillahi ta'ala, tapi Tuhan akan beri kemuliaan atas dunia. Lepas tu yang kita Hidayatus Salikin, dia tekan hak mula-mula sekali ilmu, bab niat. Kenapa belajar ilmu agama? Kerana nak tuntut redha Allah. Kerana nak beramal, kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Kerana kalau kita pandai, selain dia nak beramal, kita nak cerita pada anak cucu kita. Kalau kita pandai lebih sikit lagi, kita nak cerita kepada saudara mara kita, kepada kawan-kawan kita. Tak apa tu. Ada ni. Tu niat lillahi ta'ala dia panggil. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak niat belajar tu. Tapi belajar kena betul garis. Belajar fardhu tauhid, belajar fardhu fiqh, belajar fardhu tasawuf. Belajar kena betul dulu. Kalau fardhu ain tak belajar, ikhlas dah jadi ikhlas gitu.
belajar ikut garis dulu, belajar fardu ain, lepas tu letak niat molek. Boleh dah cerita, boleh dalam kitab Hidayatus Salikin cerita bab fadilah orang yang belajar. Alhamdulillah. Belajar dengan ikut garis, belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala barulah besar fadilah orang yang belajar. Alhamdulillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana lain dipanggil riya. Hak ni haram, dosa besar, dia panggil syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Kemudian ayat tu kita baca semulalah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Lepas tu terjemahan tu tengok semulalah terjemahan dia tu. Mereka yang lalai daripada sembahyang dan mereka yang riak, menunjuk-nunjuk dalam sembahyang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.